Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng, semalam untuk 2 hari lepas Rafizi Ramli dia ada cabar Azmin Ali. Kan? Dia ada cabar Azmin Ali. Lepas tu Azmin Ali pula cakap dia tak layak berdebat dengan Rafizi Ramli sebab waktu dia jadi Menteri Ekonomi dia macam dia berasa dia berjaya. Jom kita tengok ucapan Azmin Ali. Jom kita layan, kita dengar. Apa yang Azmin Ali kata? Hari ini baru nak lancarkan dasar ekonomi madani. Dah 8 bulan. Maka kita pun tunggulah. Ini mesti hebat ni. Tengok-tengok dapat RM100. Takkanlah nak bagi RM100 kau nak fikir 8 bulan. Kami ni, saya dengan Datuk Dr. Ahmad Yunus, masa kami berada di Selangor, kami beri allowance khas kepada penjawat awam di negeri Selangor, bukan RM100, bukan RM300, 3 bulan gaji kepada semua pegawai kerajaan. Ada pegawai kerajaan dalam dewan ini? Kalau ada, saya nak umumkan. Hari ini Perikatan Nasional menang. Kita akan pastikan allowance khas bukan RM100, bukan RM300, sekurang-kurangnya 3 bulan gaji seperti yang telah kita laksanakan. Kita telah buat. Bukan saya nak bohong, saya telah buat. Dah merasuk dah. Dah rasa? Tengok calon pun nak merasa. Alhamdulillah. Ini dah 8 bulan. Sebab itu saudara, bila Rafizi cabar saya, mari kita debat. Engkau siapa? Bukan saya tak mau berdebat. Saya nak jawab, mudah saja. Saya boleh menyambut saranan beliau untuk berdebat. Tak ada masalah. Tetapi saudara tengok kenyataan dia. Apa dia kata? Azmin mendakwa beliau telah berjaya ketika menjadi Menteri Ekonomi dan Menteri MITI. Kalau benar dia berjaya, debat dengan saya. Engkau tak ada rekod. Kalau saya pergi debat, dalam keadaan dia belum ada formula, belum ada penyelesaian, engkau nak debat dengan aku buat apa? Sebab itu, wahai Rafizi, saya bersedia berdebat dengan saudara. Dengan syarat, buktikan dulu kamu berjaya dalam pelaksanaan dan pemulihan ekonomi negara. Pertama, turunkan harga minyak terlebih dahulu. Betul? Bukan saya janji, kamu yang janji. Hari ini saya jadi Perdana Menteri. Esok minyak turun. Dah turun belum? Kalau belum turun, turunkan dulu, baru jumpa aku. Sebab, saya dah ada rekod yang saya sebut tadi. Allowance 3 bulan, air percuma, KIS, Smart, Peduli Sehat. Kemudian, masa di Selangor, reserve banyak, saya tak tahu nak buat apa, duit banyak. Bukan nak buat maligai. Bukan duit saya. Saya buat loji rawatan air. 2. Loji rawatan air Labuhan Dagang dan loji rawatan air Semenyih 2. Kos untuk menyiapkan 2 loji ini 800 juta ringgit. 1 sen pun saya tak dapat daripada kerajaan persekutuan. Saya guna duit kerajaan negeri. 800 juta, reserve masih 4 bilion. Allah turunkan rezeki melimpah ruah. Tujuannya apa?
Bila ada loji rawatan air yang besar ini, yang sudah pun beroperasi, kita dapat keluarkan 400 juta liter air terawat sehari supaya tidak ada terputus dan gangguan air bersih kepada seluruh rakyat negeri Selangor. Okey, geng. Alhamdulillah. Okey, sekarang bila Azmin Ali keluarkan kenyataan yang macam tu, membalas respon daripada Rafizi Ramli, maka Rafizi Ramli pun keluarkanlah balik ucapan dia. Rafizi Ramli pun keluarlah balik, tibailah balik. Malah sekali dengan Sanusi sekali. Kan? Rafizi Ramli cabar dan ajak berdebat. Kan? Kata hampa duk sembang nak buat kedah ni, Sanusi ni kan duk sembang kata nak buat kedah lagu tu lah, lagu ni lah, macam tu, macam ni lah, bla 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 bla. Yalah, apa hasilnya? Hang betul-betul hang membodohkan rakyat. Betul-betul hang memalukan rakyat. Aku akan play, kita dengar sama-sama. Ni kebodohan-kebodohan yang dimainkan oleh Menteri Besar Kedah kepada para walang undang lebay-lebay dia. Lepas tu dia melalak. Dek, waktu Perikatan Nasional memerintah, awak apa tak buat? Waktu Perikatan Nasional memerintah, PAS ada di dalam kerajaan. Dan sewaktu tu Sanusi pun baru ada menjadi Menteri Besar. Kan? Oh, dia duk kata dia dah hantar surat 2 kali lah apa. Pasal apa waktu zaman hang hantar surat sebelum Anwar Ibrahim naik menjadi Perdana Menteri? Sebab apa hang tak menjerit macam sekarang? Kenapa sekarang? Okey, jom kita layan untuk Rafizi Ramli. Kerajaan persekutuan balik. Sebenarnya apa yang kamu nak buat? Kalau pun tak nak cerita pasal kerajaan persekutuan, tak apalah. Cerita pasal 6 negeri yang mereka nak ambil alih ni. Sebab itu saya petik nama Azmin Ali. Saya tanya Azmin, sebab tiba-tiba Azmin muncul balik ni. Lepas pilihan raya umum yang lepas, dia dah kalah. Dia kata dia nak bersara lah. Saya dulu lepas PRU 2018, bila saya kata saya tak nak campur dengan politik, saya tak campur betul tau. Saya betul-betul balik buka company, buat syarikat, semua. Korang juga yang bising suruh aku balik semula dalam politik. Kalau tidak, tak ada lah. Saya nak berjamah setiap malam macam ni. Azmin tak sampai 6 bulan. Mula dia kata, oh, dia tak ada dah dalam politik ni. Tiba-tiba dia balik semula. Dan bila dia balik semula ni, nampak gaya dia begitu yakin untuk jadi Menteri Besar balik. Jadi saya katalah, baiklah, untuk kita pun nak bagi peluang kepada rakyat untuk menilai dengan baik. Sebab pilihan raya adalah medan yang paling baik untuk rakyat pilih. Rakyat pilih, dia tak kisah gigi saya okey ke tidak, Amir Menteri Besar cukup inci ke tidak, itu bukan rakyat peduli pun. Dia nak tahu kalau gabungan politik masing-masing berkuasa, apa sebenarnya kamu nak buat. Jadi saya lontarkanlah. Dah halang-halang kalau dah betul nak berkempen, untuk bagi saya satu malam percuma tak berceramah atas pentas PKR, kita buatlah debat, bagi semua TV tengok semua. Kan senang, kita debat bagi semua. Sebab dia mantan Menteri Ekonomi. Dalam negara kita 70 tahun ada 2 orang saja Menteri Ekonomi secara rasmi, Azmin Ali dengan saya. Jadi dah halang-halang hebat sangat, dia rasa dia cukup yakin. Jomlah kita banding supaya saya boleh bentang apa yang kerajaan sedang buat, dia apa boleh bentang apa prestasi dia, dan kalau dia dapat peluang sekali lagi macam mana dia nak jadi lebih baik lah. Saya tahulah dia akan tolak. Yang itu saya dah tahu dah dia akan tolak. Tapi saya tak sangka alasan yang dia nak tolak tu. Alasan dia kata, oleh kerana dia sudah ada rekod dan prestasi yang baik, maka dia tak layaklah untuk berdebat dengan saya. Sebab dia kata saya masih lagi belum ada rekod dan prestasi yang baik. Baik ada 2-3 benda. Satu, kalau dah rekod dengan prestasi kamu cukup baik, bukankah lebih baik untuk kau berdebat dengan aku? Mampuilah aku kena lanyak. Kalau betul
Dia dah hebat, dia ada rekod prestasi perancangan yang baik. Kalau saya jadi dia, lagilah aku berdebat supaya satu rakyat Malaysia ni tengok, kalahlah Pakatan Harapan. Tapi tak, dia tak berani juga. Kemudian kalau nak kata atas alasan mesti ada rekod prestasi masing-masing baru kita boleh berdebat, guna akal lah. Dia jadi menteri besar lama mana? Dia jadi menteri besar daripada 2014 sampai 2018. Lepas itu dia juga jadi menteri persekutuan. Mula menteri hal ehwal ekonomi 2 tahun. Kemudian dia jadi menteri kanan, Kementerian Pelaburan dan Perdagangan Antarabangsa, dan menteri kanan ekonomi negara. Tambah lagi 33 bulan, 5 tahun di kerajaan persekutuan, 4 tahun di kerajaan negeri, 9 tahun dia pernah berada dalam kedudukan yang dia boleh buat perubahan. Aku baru 7 bulan lah, Bahlul. Ada ke? Dia macam budak universiti, dia bergaduh, dia nak apa nama ni, main bola. Dia duk cerita, jom tengok aku main bola berapa banyak dah, aku wakil sekolah, aku tingkatan 5, engkau darjah 5, berapa banyak? Memanglah dia lagi banyak kononnya. Baik Tapi kalaupun kita dah tengok dia kata dia prestasi yang baik, kalau dia kata dia ada rekod yang panjang, pengalaman yang panjang, masalah kita yang saya petik nama dia untuk ajak berdebat ini kerana bila kita tengok rekod prestasi, saya duk fikir balik ini dalam masa dia jadi menteri ekonomi, sebenarnya apa rekod dengan prestasi dia? Saudara-saudari ada ingat tak apa yang dia buat? Saya tak tahu saudara-saudari, tapi bagi saya semua kabur saudara-saudari, tak nampak, kabur semua. Jadi sebab itu saya ingat bila dia beritahu, lain kali Azmin tak nak debat, cakaplah tak nak debat. Tak berani cakap je lah tak berani. Kalau dia cakap tak berani, orang lagi respect daripada dia bagi alasan macam-macam. Sekarang ni dah 1-2 hari dia duk kena maki dekat social media. Sebab berani dia itu hanya berani di pentas mereka. Tapi bila kita ajak berdepan dan juga untuk kita saling bertembung, dia tak berani. Dia letak syarat konon boleh berdebat kalau saya turunkan harga minyak dulu. Saya malah nak sebut formula yang harga minyak duk pakai sekarang ni yang kita perjuangkan daripada dulu lah. Kalau tak ada formula yang ini saudara-saudari, harga minyak RON 95 tanpa subsidi RM3.10 1 liter. Sebab kita dulu perjuangkan supaya harga minyak mestilah mengambil kira subsidi yang diberikan kepada rakyat. Sebab itulah selepas 2018 tak ada lagi tahu ni mana-mana pentadbiran yang berani kacau formula tu. Daripada PH 22 bulan ke, kemudian PN 33 bulan, sampai sekarang kita sambung ke kerajaan perpaduan, tak ada orang lagi yang berani tukar. Dia berani letak syarat. Bayangkan kalau saya terbalikkan kedudukan, dia cabar saya untuk berdebat, kemudian saya letak syarat. Dan saya letak syarat, saya hanya boleh berdebat kalau moderator itu seorang yang bernama Haziq. Tak kemampu dia. So, itulah cerita pasal Azmin. Oleh kerana Azmin tak nak berdebat, jadi kita pun, saya pun kata okeylah, saya dah tahu Azmin ni tak nak berdebat. Saya pun tawarkan pula kepada Sanusi. Sebab Sanusi kan panglima besar mereka. Dan Sanusi ni sangat berani. Siapa yang dia tak berani sepak? Kalau setakat saya dengan Amir ni selalu dah kena dengan dia, Anwar Ibrahim pun dia berani kata macam-macam. Dia datang Selangor, Sultan Selangor pun dia berani sentuh. Hebat no, berani. Aku pun tak berani macam dulu. Cuma beza dia, saya bila saya kena tangkap dulu berpuluh-puluh kali, tak adalah aku buat bising macam dia. Polis panggil, saya pergi. Polis suruh masuk lock up, saya masuk. Tapi kalau ikut kepada penyokong-penyokong Perikatan Nasional,
Sanusi ni manusia paling berani pernah ada dalam sejarah negara kita ni. Jadi saya pun nak cuba jugalah nak tengok betapa beraninya Sanusi. Sebab itulah saya ajak dia berdebat. Sebab selama ini nampak idea dia besar-besar. Idea dia lagi besar daripada dia tu sendiri. Contohnya sekarang, idea dia di Kedah. Saya tengok satu billboard besar. Idea dia ialah Greater Kedah. Kedah yang lebih besar. Orang Kedah saya tak tahulah dia perasan ke tidak. Kita ni, orang ada Greater Klang Valley. Selangor wilayah persekutuan ada Greater Klang Valley. Dia pun nak ada Greater juga, Greater Kedah. Dia beza sebab Lembah Kelang ini ada beberapa kawasan-kawasan di bawah pentadbiran yang berlainan. Ada di kawasan macam PJ ni semua, yang ini di bawah Selangor. Tapi pada masa yang sama ada juga Kuala Lumpur yang menjadi sebahagian daripada fungsi ekonomi keseluruhan kawasan ini. Sebab itu kalau di Lembah Kelang, ia dirujuk sebagai Greater Klang Valley, kerana kita tak boleh nak tengok Kuala Lumpur saja, kita tak boleh nak tengok Selangor saja, kita kena tengok keseluruhan. Agaknya Sanusi pun tengah test kereta besar dia, datang ke Kuala Lumpur, dia pun dapat idea juga, dia nak buat Greater Kedah. Kalau dia nak buat Greater Kedah, yang dia tak sedar, kalau Kedah yang ada sekarang ni, dia hanya lebih besar, boleh jadi lebih besar kalau dia mula ambil negeri lain masuk Kedah. Itu yang idea dia, dia nak ambil Penang lah. Mula dia nak ambil Penang. Lah ni kalau saya jadi kerajaan PAS di Perlis, aku takut dah. Lepas ni Sanusi ambil alih Perlis pula jadi sebahagian daripada Kedah. Idea dia tu lagi jauh. Dia termasuklah soal kalau Selangor ni maju sebab ada Kuala Lumpur, bagi kat dia mentadbir negara dengan Kuala Lumpur ni sekali masuk Kedah sehari-hari. Idea dia semua besar-besar. Idea nak buat lapangan terbang kargo. Bila dia kantoi, orang kata lapangan terbang ni tak diperlukan. Dan setakat ini kita tengok dia tidak ada kemungkinan ia boleh berjaya secara komersial. Dia pun kalih, tukar skrip tengah jalan ini. Ini bukan lapangan terbang biasa, ini lapangan terbang kargo. Dia ingat hanya kerana tukar lapangan terbang kargo, tiba-tiba lapangan terbang tu akan jadi hebat. Lapangan terbang kargo lah yang lagi sakit daripada lapangan terbang biasa. Paling kurang lapangan terbang biasa ada orang boleh naik kapal terbang turun kat situ. Ini kalau lapangan terbang kargo, barang saja yang naik. Kalau orang tak nak hantar sebab lapangan terbang tu baru, tak banyak penerbangan kargo udara yang ada, lagilah cepat mampus lapangan terbang tu. Sebab tu saya kata, namakan satu lapangan terbang kargo di rantau ini. Sampai lani walaun tak ada seorang pun boleh cakap. Kencang mana ni? Kalau walaun tengah tengok dekat Facebook, dekat TikTok ni, macam-macam maki hamun. Kau gemuk lah, gigi kau sengit lah. Kau suka aku lah, aku nak gemuk ke gigi sengit? Aku tanya soalan mudah. Namakan satu lapangan terbang kargo di dalam rantau ini untuk menunjukkan idea Sanusi itu masuk akal. Sampai sekarang tak boleh. Okey geng, hampa boleh nilai sendiri ya. Hampa boleh nilai sendiri setiap ucapan-ucapan di antara belah Azmin Ali dan juga Rafizi Ramli. Cuba hampa tengok Rafizi Ramli, dia punya penyampaian dia tu. Dia cerita habis pasal padi, apa yang diwar-warkan oleh dekat nama Kedah apa semua pasal Sanusi apa ni. Tengok Rafizi Ramli bidas balik pasal padi, pasal pelaburan daripada pusat, pasal itu, pasal ini. Kan? Macam Azmin Ali pun dia tak tahu apa pun. Dia boleh jadi Menteri Ekonomi sewaktu 22 bulan Pakatan Harapan pun disebabkan lantikan Mahathir. Sedangkan lantikan Azmin Ali sebagai Menteri Ekonomi pun tidak dipersetujui oleh Parti Keadilan Rakyat ketika 22 bulan.
Waktu tu Datin Sri Wan Azizah sebagai presiden. Rafizi Ramli pun tak setuju tiba-tiba. Ni, musibat ni dia dilantik sebagai Menteri Ekonomi. Cakap ni macam Rafizi Ramli cakap kan. Yang menjadi Menteri Ekonomi setakat ni hanya 2 orang saja. Tak pernah ada orang lain jadi Menteri Ekonomi. Rafizi Ramli dengan Azmin Ali. Azmin Ali dia jadi Menteri Ekonomi lebih daripada 4 tahun. Hampir-hampir 5 tahun. Kan? Rafizi Ramli baru jadi Menteri Ekonomi 8 bulan. Boleh jadi 7 bulan lah. Kan? Cuba hampa nilai sendiri ya. Dan cuba hampa fikir tengok. Cuba hampa bandingkan dan throwback balik apa yang berlaku dulu. Kan? Sedangkan Azmin Ali dan sewaktu Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri, Azmin Ali tetap Menteri Ekonomi dan Majlis Pemulihan Negara adalah Muhyiddin Yassin. Sewaktu negara beralih daripada pandemik kepada endemik, apa yang mereka buat? Adakah mereka buat seperti mana kerajaan hari ini buat? Adakah mereka buat seperti mana yang Rafizi Ramli sedang usahakan hari ini? Adakah Perdana Menteri ketika itu bersama Muhyiddin Yassin keluar ke luar negara mencari pelabur buat balik ke dalam negara kita? Ada? Tak ada. Tak buat pun. Segala-galanya mereka nak klip. Apa yang hari ini kejayaan Anwar Ibrahim, semua nak klip. Kan? Cuba hampa tengok kan. Sehingga kan Perdana Menteri negara-negara lain mai masuk ke dalam negara kita. Sebab apa? Kepercayaan. Ni Sultan Brunei nak mai pula ni. Jadi cuba apa fikir, Sultan Brunei nak mai ke dalam negara kita atas tujuan persetujuan pelaburan. Jangan lupa geng. Jangan hampa ni, kalau hampa tak tahu, hampa pergi tengok Esro Awani lah. Esro Awani dia ada buat video pendek-pendek, dia duk cerita apa dia pelaburan hak masuk ringgit ke apakah, ataupun bursa saham Malaysia ke, macam-macam. Semua di hujung jari. Kalau kita ambil tahu, kita akan tahu. Tapi bila kita tak ambil tahu, kita akan tak tahulah. Malu korang. Jadi fikirlah geng, janganlah mudah sangat terpengaruh, terpedaya dengan permainan perkauman, dengan permainan main-mainkan agama Islam, umpan-umpan dan juga menakut-nakutkan agama Islam terhadap kita rakyat ni kan. Kita sekarang ni, depa disebabkan depa dah tak ada ujar, depa dah tak ada modal depa nak bawa, depa nak cerita apakah kejayaan depa. Apabila depa dah mati akal, depa dah tak ada ujar, depa mainkanlah isu-isu balun-balun orang, pali-pali orang, gelak-gelak buat. Padahal kempen yang tak ada apa-apa pun, tak ada pun memberi penerangan kepada rakyat soal negara, soal ekonomi, soal kemajuan, soal segala macam, tak ada. Mereka tak cerita apa perancangan mereka. Kalau mereka jadi kerajaan, apa yang mereka akan buat, apa itu, apa ini, tak ada. Dan kita boleh tengok Rafizi Ramli, dia dah menjerit berapa lama untuk harga minyak. Kerajaan mampu bagi subsidi. Hampa tengok kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan naik. Dengan formula Rafizi Ramli, minyak dikekalkan RM2.05 sehingga hari ini. Dah 5 tahun, dah berjaya 5 tahun dengan formula Rafizi Ramli. Jangan lupa tu. Pakatan Harapan naik, waktu tu dia bawa ke Dr. Mahathir, dan minyak diturunkan dan dikekalkan RM2.05 sehingga hari ini kan. Hampa ingat zaman Najib kan? Seminggu sekali, minggu depan minyak naik, minggu depan minyak turunlah sekupang, minggu depan naik balik 2 kupang, kita duk kena beratok dekat stesen minyak. Cuba apa fikir logik sikit kan. Bila kerajaan Pakatan Harapan naik atas formula Rafizi Ramli, minyak tu kekal sampai hari ni. Jangan lupa tu kan. Okey, fikir-fikirkan, jangan mudah diperbodohkan, jangan mudah dipermainkan. Cuba hampa fikir baru-baru ni perang Rusia Ukraine, dengan berlaku COVID apa semua kan, dengan US pun bermasalah, minyak tak cukup, Rusia stop minyak, harga minyak RON 95 naik sampai RM4. RON 95 naik sampai RM4 1 liter. Cuba apa bayangkan, dengan subsidi orang kata macam formula yang Rafizi, minyak tak naik-naik, duduk RM2.05. Zaman Muhyiddin Yassin, minyak boleh turun sampai RM1.40 dengan RM1.60 disebabkan tak ada orang nak beli minyak. Satu dunia kena kurung.
Satu dunia lockdown. Orang tak boleh keluar rumah. Jadi orang tak beli minyak. Tak ada apa nama, macam contoh macam sekarang ni kita duk beli minyak hari-hari kan. Kita duk beli minyak, keluar rumah isi minyak kan, 2 hari sekali isi minyak. Sebab tu lah buat sekarang ni harga apa nama, macam orang kata apa, permintaan tu tinggi. Zaman Covid lockdown dulu permintaan tak tinggi satu dunia. Sebab tu lah jadi minyak tak laku. Bila minyak tak laku, orang turunkanlah harga minyak. Kita isi minyak penuh pun waktu tu. Kita tak boleh pergi mana. Penggunaan tak banyak. Jadi sekarang ni cuba apa tengok. Bila apa nama ringgit dah kukuh. Kalau ikutkan sekarang ni 1 liter minyak RON 95 harga RM3 tau. RM3 lebih tau. Tapi disebabkan formula yang Rafizi Ramli, kerajaan subsidikan RM1 untuk 1 liter. Apa bayangkan, RM1 untuk 1 liter. Kita isi 25 liter, 30 liter. Kerajaan dah kerajaan dah bagi subsidi dah RM30 untuk kita saja. Untuk sebiji kereta kalau isi 20 liter kan, 30 liter, tengok atas liter kan. Jadi itulah, jangan mudahlah terpedaya, diperbodohkan, dipermainkan oleh puak-puak ni. Puak-puak lebay ni, walaupun Perikatan Nasional ni tak tahu apa. Jujur aku cakap, depa tak tahu apa. Depa tak cerita pun. Apa kalau depa dapat memerintah, apa yang depa akan buat. Depa tak cerita pun. Ini semua hipokrit, penipu, hanya gila kuasa, nakkan kedudukan, nakkan kuasa supaya dapat gaji yang banyak. Kan? Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, hari-hari dia buat kerja, tak ambil gaji. Tak ambil gaji. Cuba berfikir tengok. Jadi subscribe, like, komen dan share. Tak maaf, Pak Antuang. Assalamualaikum.